Kalau mengikut dokumen yang saya dapat berkaitan Komanggo ni, ada 17 perkara yang disebut dalam yang disebut di sini sebagai report Komanggo, ya. Jadi yang disebut oleh saudara Aminuddin tadi ada 2 saja, ya, berkaitan dengan inequality dalam marriage dan juga hak sama rata, dan juga berkaitan dengan keluar Islam tadi, murtad, kebebasan beragama. Jadi adakah itu maksudnya Isma menerima yang lain-lain, yang 15 lagi itu, yang dia ada 6 sahaja yang ditolak. 6 sahaja yang ditolak daripada 17. Okey. Sekarang saya move kepada Dr. Zuhdi, ya. Dalam PAS, saya nampak agak terkebelakang dalam isu hak asasi ni berbanding dengan rakan pakatan yang lain. Ya. Yeah, PAS, let's talk about human rights. Jadi kita ada CEO Pusat Penyelidikan PAS yang boleh jelaskan kepada orang ramai di sini, ya, kenapa kita lihat PAS tidak ke depan seperti tidak ke depan, mungkin ke depan kita pun tak tahu, tapi tidak dapat liputan. Jadi kenapa berbanding dengan rakan pakatan lain dilihat rakan pakatan lain lebih friendly kepada human rights ini? Boleh jelaskan? Terima kasih Dr. Zulkarnain. Saya ingin menyebut bukan hanya PAS tetapi merangkumi gerakan Islam seluruh dunia lah. Kalau kita lihat selepas deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1948, di negara-negara dunia ketiga termasuk negara-negara umat Islam, golongan yang paling dicabul human right-nya ialah gerakan Islam. Tahun 60-an, gerakan Islam, anggota-anggota gerakan Islam lah yang ditahan tanpa bicara, selain daripada kumpulan sosialis sebahagiannya. Yang dibunuh, yang digantung di Mesir, yang dibuang daerah, yang ditukar sekolah ni sikit sangatlah, sikit sangat kesannya, tapi banyak, dan sebagainya. Mereka lah di antara golongan yang paling kuat ditekan. Sebab itu bila kumpulan-kumpulan gerakan Islam ini, sebahagiannya mereka menjadi pelarian politik di negara-negara barat, termasuk di Switzerland. Tokoh-tokoh seperti Said Ramadan yang melahirkan anaknya Tariq Ramadan, tokoh-tokoh seperti Rashid Ghannouchi, Kamal Halbawi yang pergi ke barat. Bila mereka sampai ke barat, sebahagian daripada mereka mula mengenali bahawa ra'aitul islamu bila muslimin wa ra'aitul muslimin bila Islam. Aku lihat di barat itu ada Islam walaupun tidak ada orang Islam, dan aku lihat di dunia Islam itu ramai orang Islam tetapi Islamnya hampir tiada. Dan mereka lihat keadilan itu. Sebab itu saya tidak begitu setuju bila kita sebut barat itu musuh, 100% musuh. Tidak. Bila ahli-ahli sejarah barat menyatakan bahawa Islam tidak melakukan apa-apa kepada tamadun dunia, Islam hanya mewariskan tamadun dunia yang silam daripada Cina, daripada Farsi, daripada Yunani kepada barat, hanya sebagai moderator mewariskan, tidak mengasaskan, kita marah. Kita sebut Islamlah yang telah memodernkan barat. Islamlah yang mencipta idea beri kepada barat.
Islamlah yang mengeluarkan Barat daripada zaman gelapnya. Tiba-tiba bila Barat mengambil Islam itu, kita kata Barat musuh Islam. Saya rasa tak tepat. Ada perkara-perkara yang Barat buat itu salah. Ada perkara-perkara yang Barat buat itu lebih betul daripada apa yang dibuat oleh orang Islam. Kebebasan bersuara, akhlak, sebahagian akhlak. Bila saya pergi, sempat berada di Barat sekitar 3-4 tahun, terutama di negara yang menjadi pusat kuasa Barat sebelum ini, United Kingdom, akhlak masyarakat United Kingdom lebih baik daripada masyarakat Malaysia. Kesopanan mereka. Apakah ini menunjukkan mereka salah? Sehingga isteri saya kata, kalau nak tengok akhlak orang Malaysia, pergilah ke Malaysian Hall. Nampak perbezaannya dengan orang-orang Inggeris. Bukan bermaksud saya menyanjung Barat, tidak. Tetapi ada perkara-perkara yang Barat betul dan ada perkara-perkara yang Barat salah. Tidak boleh kita bakulkan satu-satu, bakulkan Barat itu begitu sahaja. Sebab itu gerakan Islam ini mereka lah yang paling tertindas, dan sebab itu mereka yang paling kuat memperjuangkan hak asasi manusia. Walaupun tak disebut hak asasi manusia, kita perjuangkan keadilan. PAS bercakap tentang keadilan, bercakap tentang kebebasan politik, bersuara dan sebagainya. Pemansuhan ISA, sebab PAS, Presiden PAS yang ketua PAS dahulu pun mati selepas keluar beberapa minggu daripada tahanan ISA. Jadi kita bercakap tentang persoalan itu sudah lama, cuma tidak disebut secara khusus ini adalah hak asasi manusia. Dan kalau kita lihat selepas tahun 2001, selepas September 11, ramai pengkaji-pengkaji hak asasi manusia menyatakan bahawa sudah nampak jelas di antara jalur Islam, gerakan Islam yang ekstrim seperti Taliban yang menolak demokrasi. PAS dalam konteks Taliban dan Mujahidin, kita menyokong Mujahidin sebelumnya kerana Mujahidin menegakkan pilihan raya, demokrasi. Dan ada jaluran itu, satu jaluran yang ekstrim yang menolak demokrasi dan sebagainya sehingga menakutkan masyarakat Barat sendiri. Dan ada jaluran yang moderate. Walaupun istilah moderate dan ekstrim ini tidak begitu disukai oleh kumpulan Islam, tetapi istilah digunakan oleh antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut tentang mutatarrif, golongan yang ekstrim. Golongan yang ekstrim iaitulah mutatarrif, ataupun gerakan tatarruf. Jadi banyak tulisan-tulisan sudah mula menyebut bahawa contohnya Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir yang berjuang, mereka banyak tertindas, dinafikan hak asasi mereka, dan mereka berjuang sampai hari ini. Apa yang berlaku kepada mereka, penindasan yang berlaku kepada mereka ini cukup hebat. Pencabulan hak asasi manusia, berlaku rampasan kuasa ke atas Mursi dan sebagainya, itu adalah suatu bentuk yang jelas. Dan saya percaya ramai juga pejuang hak asasi manusia yang menyokong Mursi, yang bertindak menentang rampasan kuasa seperti itu. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Palestin dan Israel. Ramai juga orang-orang yang bukan Islam yang terlibat menyokong Palestin. Kita sudah pasti tidak lupa kepada seorang penulis yang terkenal, mendiang, Edward Said, yang menulis tentang Palestin, perjuangan Palestin. Apakah golongan-golongan seperti ini kita tolak semuanya? Sudah pasti tidak. Jadi dialog antara gerakan Islam dengan kumpulan hak asasi manusia itu sudah bermula apabila hak asasi, kumpulan hak asasi manusia melihat memang ada suatu perbezaan di antara jaluran yang menolak demokrasi seperti kumpulan Al-Qaeda dan sebagainya, dan kumpulan-kumpulan gerakan Islam yang menegakkan Islam melalui pendekatan demokrasi.
Sebab itu dialog ini kena diteruskan. Saya tidak nampak kita perlu mencari suatu pertembungan, pendekatan bertembung. Sama ada ISMA yang mewakili gerakan Islam ataupun pejuang-pejuang hak asasi manusia. Mengapa perlu bertembung? Mengapa kita tidak boleh berdialog menjelaskan dalam perkara-perkara 30 perkara deklarasi hak asasi manusia itu ada perkara yang kami tak terima. Contohnya lah dialog. Mengapa tak terima? Ada yang perlu dimodify. Dan bahawa deklarasi yang dibuat oleh Majlis Islamic Council yang pernah diputuskan di London ada 27 perkara. Kita bandingkan. Inilah suatu bentuk dialog yang saya rasa membina. Sebab hak asasi manusia ini sasarannya antaranya akan dilaksanakan di dalam masyarakat Islam. Untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam, masyarakat yang mempunyai latar belakang, budaya, agama dan sebagainya, sudah pasti asimilasi, dialog itu sangat penting. Dialog di antara Islam dan hak asasi manusia ini akan melahirkan dunia yang aman. Kita mahu dunia yang aman, masyarakat yang terbela. Bahkan negara kita sendiri, walaupun Dr. Farouk sebut tidak ada preamble pada perlembagaan itu, saya rasa di antara preamble yang ada dalam perlembagaan itu bermula dengan perisytiharan kemerdekaan. Disebut dalam perisytiharan kemerdekaan, saya baca sedikit. Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Negeri-Negeri Melayu dengan ini memasyhurkan dan mengisytiharkan bagi pihak Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan, sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesuntaan rakyatnya, kesentosaan rakyatnya. Jadi aspek hak asasi itu jelas disebut, kebebasan dan keadilan, justice and freedom, dalam perisytiharan kemerdekaan. Tetapi ia tidak diambil perhatian oleh pemerintah yang ada dalam negara kita. Jadi kesimpulannya, zaman ini adalah zaman kita berdialog, bukan zaman kita bertembung. Zaman di mana kita boleh mencari titik tolak yang sama dan menghormati perkara-perkara yang berbeza ke arah membina Malaysia yang adil dan sejahtera dan dunia seluruhnya. Sekian.